Okey. Jadi, okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita ada lagi 2 malam untuk, usaha kita untuk sebelum korang punya SPM 2021, 2022. Okey, jadi apa yang kita akan tengok hari ni, okey, saya akan go through pada set tudingan ni dan kita akan tengok mana yang perlu kita bincangkan secara detail, kita bincangkan, kalau tak kita skip sahaja untuk kenal semula. Dan sebenarnya kalau kita tengok tudingan 3 hari tu cantik tau. Kalau awak tengok soalan daripada bab 1 dia, soalan ni sangat cantik. Sebab dia merangkumi keseluruhan. Dia bagi satu topik, then dia ada letak subtopik dia kan. Jadi dia sangat lengkap. Jadi bila saya tengok hari tu, memang best lah. Jadi awak boleh tengok sebagai panduan. Sekejap mana saya punya pen lah. Yo. Cik, Ya. Cik yang cik kata kena fokuskan soalan buku teks tu. Okey, ni soalan buku teks tu sebenarnya ni lah tudingan ni, kawan saya ni yang tulis buku tu, dia dah keluarkan soalan-soalan daripada buku teks, maksudnya dia ambil daripada subtopik tu, lepas tu dia jadikan dalam set 3 tudingan ni. Jadi dia dah share pada sekolah yang dalam Gombak. Jadi saya pun dah tanya dengan kawan-kawan di daerah Gombak, saya kata nak bagi apa lagi kat budak-budak ni kan. So diorang kata diorang memang gunakan 3 set tudingan ni. Jadi sebab tu saya ambil yang inilah untuk ulang kaji kita. Okey? Oh, apa? Okey. Tapi kalau sekiranya kamu jumpa soalan yang dalam buku teks yang kamu nak tanya, dia boleh tanyalah. Hari tu sebenarnya Adam ada tanya pasal pilih atur. Okey, pilih atur. Jadi tapi malam ni bila atur tu besok insya-Allah esok malam ataupun besok pagi ke kat sekolah kita akan tengok. Okey. Sekejap ya. Saya rasa saya nak pergi tudingan 3 hari tu sikit. Sebab tudingan 3 tu dah nak habis dah. Dia tinggal hujung-hujung hari tu. Kejap tudingan 3. Sebab kalau awak tengok set tudingan 3 ni, dia pun buat daripada soalan, fungsi kan, garis yang mencancang, menegak, mendatar, semua dia ada bagi penekanan di situ. Lepas tu kalau dia tanya mana yang function, so dia bukan setakat ya ataupun tidak, tapi dia ada, you kena buat generalisasi dia. So maksudnya you kena tahu kalau suatu hubungan itu dikatakan fungsi, mana hubungan yang dikatakan fungsi? Mana fungsi yang ada songsang? Yang itu yang kamu kena tengok. Dan sebelum ni kat kelas, yang hari tu saya dah buat dah indeks, set dengan log. Dan kalau kamu ingat, hari tu saya ada bagi tahu soalan yang graf modulus tu, graf tu kuadratik, tapi tiba-tiba dalam skema tu dia jadi garis lurus kan? Kalau kamu ingat yang X kuasa 2, soalan nombor 2 tu. Soalan nombor 2 ni, hari tu bila saya bincangkan, kalau saya tengok dekat skema, cikgu ni buat dia jadi garis lurus. Sedangkan soalan tu soalan kuadratik. Jadi kan saya cakap kan nanti saya nak tanya dia kan. Sebab apa saya takut dia tersilap bagi skema. Jadi dia dah respon memang skema dia tersilap. Iaitu soalan yang ini. Soalan yang ni yang kita bincang hari tu kan saya buat, saya ikut yang skema dia bagi ni, tapi hari tu kita sebenarnya dah sedar dah. Sebab soalan ni dia dalam X kuasa 2. Kan dia dalam X kuasa 2 tolak 1 tak silap saya. X kuasa 2 tolak 2. Jadi dia sebenarnya persamaan, graf tu adalah persamaan kuadratik. So bila dia kuadratik bentuk dia sepatutnya ni. Ni, yang ini betul. Yang ini betul. So yang dia buat ni salah. Dan ada lagi satu soalan yang dia bagi julat. Sebab saya takut kamu rujuk skema. Skema dia salah tu. Dekat skema soalan nombor 6. Kalau awak tengok soalan nombor 6, dekat skema dia bagi negatif 9, 9. Tapi skema dia sebenarnya 1, 9.
Sebab soalan tanya julat Q. Graf Q kamu di sini. Jadi dia sebenarnya 19. Ikut yang saya bagi. Okey, jangan ikut pada skema. Boleh clear Boleh. Okey. Jadi hari tu juga kita dah tengok dah apa yang berlaku sekiranya graf itu dia pantul pada paksi X, pantul pada paksi Y, bila dia meningkat semua tu kita dah tengok Jadi indeks SET juga kita dah tengok hari tu. Lepas tu saya suruh kamu tengok pada janjang juga hukum linear law. Okey? Saya harap yang itu okey. Yang ini nisbahkan penyebut kita darabkan dengan negatifkan. Maksudnya opposite kan kat sini. Kalau dia bahagi dengan 2 tolak set 2, bermakna you kena darab dengan 2 tambah dengan set 2. Okey? Clear? Boleh. Okey. So you Macam tengok. mana cikgu? Macam mana cikgu? Tak, yang ni. Ni yang dia kata nisbahkan penyebut ni. Ni kan dia kan set 2 bahagi dengan 2 tolak set 2 kan. So untuk Betul. menisbahkan penyebut tu, kamu kat sini you akan darabkan dia dengan 2 dia tolak kan. Jadi tambah set 2. Maksudnya dekat sini kamu akan darab set 2 bahagi 2 tambah set 2. Dia kenapa sebenarnya dekat sini kamu nak jadikan yang bawah tu set tu akan hilang. Set tu akan hilang. So kat atas you tengok set 2 darab set 2. So apa dapat set 2 darab set 2? 2. Ya, you dapat 2. Okay. Ya Allah, Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. 2 tambah set 2. Kena darab benda yang sama. Okey. Jadi, ni set 2 darab 2. So, you dapat 2 set 2. Tambah set 2 darab set 2. So, ini tambah 2. Bahagi 2 darab 2, you dapat 4. 4. 2 darab set 2, you dapat positif 2 set 2. 2 darab negatif set 2, you dapat negatif 2 set 2. Jadi tambah tolak habis. Then negatif set 2 darab dengan set 2. Set darab set tinggal dalam. So negatif positif dapat negatif. So kat sini jadi tolak 2. Maka you dapat 2 set 2 tambah 2, 4 tolak 2, 2. So dekat sini you boleh faktorkan. Okey, nak simplify, you factorize, keluarkan 2 dalam kurungan set 2 tambah 1. Bahagi 2. Pap, pap. So, you punya jawapan dapat set 2 tambah 1. Clear? Faham. Jadi, ya. Memang soalan dia mudah macam ni je kan? Engkau doalah yang ini keluar. Sebab ini adalah topik baru. Senior korang dulu tak belajar benda ni. Cert ni diorang belajar masa diorang dimatrikulasi. Atau diorang diasasi ke kan. Baru diorang belajar. Oh. Saya tak buka kamera kan? Cikgu ni yang conjugate tu kan? Ya, betul. Saya buka kamera sekarang. Tak kan? Belum, tak nampak mungkin cikgu. Baguslah. Tak bukan. Sebab saya on kamera pun memang tak nampak. Saya tak tahu apa problem. Tapi kat sini dia nyala. Okay. So, dapat tahan. Inilah conjugate. Inilah dia conjugate. Dan saya belajar dulu masa saya buat degree. Korang dah belajar masa form 4. Okay, clear? Boleh? Boleh. Okay. So, kita tengok seterusnya. Kita tengok soalan non-rutin sedikit. Non-rutin ni maksudnya soalan non-rutin, bukan rutin lah. Macam tu. Okey, tengok sebuah segitiga bersudut tegak mempunyai panjang hipotenus 6. Segitiga tersebut mempunyai lebar 2 set 3 tolak set 6. Cari panjang bahagian segitiga itu. Okey. Jadi, awak nampak dekat sini dia kata segitiga bersudut tegak. So, dia ada hipotenus. Hipotenus diberi sini 6. Tengok saya buat tak tegak pun jadi cantik kan? Fuyo, bagus lah. Okay, then dia kata lebar. Lebar di sini adalah 2 set 3 tolak set 6.
Okey. Jadi sekarang dekat sini dia suruh cari panjang bahagian segitiga tu. Panjangnya mana? So bermakna cari yang bawah. Betul? So gunakan apa? Pythagoras theorem. Kan? Jadi kita nak cari yang bawah. Pythagoras theorem ia akan buat apa? So ini apa? Macam mana? Kalau saya kata cari A, B, C. Apa formula dia? Tahu. Apa dia? B equals 2 tolak A equals 2. B equals 2 sama dengan B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2. ya, B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Jadi boleh kamu selesaikan soalan nombor 26? Boleh. Boleh, Jadi sebab dia dah bagi tahu dia ni adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kamu gunakan sahaja, okey? Jadi dekat sini hati-hati untuk set. Boleh tak cuba selesaikan? Boleh? Okey. Jadi tak apa, saya tunjuk je terus nanti lambat. So contoh kat situ X dia kan. X dia jadi X sama dengan X tu adalah you punya C. So B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi B kuasa 2 kita kat sini adalah 6. 6 kuasa 2 tolak. Okey. 2 set 3 tolak set 6. Kuasa 2. So yang akan dapat di sini adalah. Okey. Formulanya B kuasa 2. So sini kuasa 2. Jadi saya kekalkan dulu kuasa 2. 6 kuasa 2 36 tolak 2 kuasa 2 4. Set 3 kuasa 2 3. 4 darab 3 kat sini ialah. Okey, saya buat 4 3. Okey. Tolak. So you tengok situ set 6 kuasa 2. Set dengan set. Maksudnya set A kuasa 2. So you dapat jawapan A. So sini saya buat tolak 6. Okey, kemudian you tengok kita guna hukum yang ini. Saya dah biasa buat bila you expand A plus B kuasa 2. You dapat A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah 2AB. Jadi macam mana nak dapat 2AB? 2 set 3 darab dengan negatif set 6 darab 2. Jadi 2 darab 2 ialah 4. 4 dan set 3 set 6. Set 3 darab set 6. Dia negatif. Macam tu. Okey. Okey, sorry. Ini negatif kan? Positif. Okey, macam tu. So you dapat X kuasa 2 sama dengan 36 tolak 4 kali 3 12. 12 tambah 6 18. 18 tolak 4 set 3 set 6. Set 3 darab set 6 ialah set 18. Lepas tu tolak, selesaikan. Okey, 36 tolak 18, you dapat 18. Negatif-negatif, tambah 4 set 18. Saya nak X. So, bila saya nak X, saya setkan dia. So, you tekan kalkulator, dapat jawapan. Clear? Boleh? Hello? Cikgu macam nak tekan kalkulator cikgu? Okey, set. Buka kurungan. 18 tambah 4 set 18 tutup kurungan. Dapat apa? 5.9. Ya, 5.9. 5.9 berapa? 5.9 berapa, Mirul? 1 ambil 4. 4 angka berarti Mirul. Oh, okey. Jawapan mesti 4 angka berarti. Tapi cikgu, kalau tekan kalkulator je cikgu? Kalau tekan kalkulator? Daripada awal. Oh, maksudnya kau buat terus. Tapi sebab dekat sini, kalau kamu kena tengok markah lah, Mirul. Kalau Mirul, maksudnya dia nak nampak juga at least penggunaan yang ini. Maksudnya nampak pelajar gunakan Pythagoras theorem. Kalau macam terus. Kalau macam ni, then kau tekan dulu kan 6 kuasa 2 bla 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 dan set answer. Tapi nakkan formula. Okay?
Okey. Okay, next. Kita cuba soalan nombor 27. Siapa yang tak okey bagi tahu sebab itu sebenarnya awak punya Pythagoras theorem je. Okey, dia kata sebuah bungkah kuboid yang mempunyai tapak segi empat sama. Okey, mempunyai panjang sisi 5/3 dan isi padu ini. Hitung tinggi bungkah kuboid tersebut dalam bentuk A tambah B/3. Okey. Ini agak panjang sebenarnya ya. Ini agak panjang. So kalau soalan macam ni keluar, sekurang-kurang kamu lukis dulu segi kubat tu dengan tapaknya segi empat sama. Then awak masukkan formula. Sebab saya rasa kalau awak nak selesaikan ni dia agak panjang. Dia agak panjang. Sekurang-kurangnya kamu masukkan formula yang melibatkan isi padu tu. Boleh? Okey, boleh? Boleh. Saya tak nak terangkan yang ni tau sebab ini panjang juga ni. Nanti menyebabkan ada pelajar macam pening. Jadi bila maksudnya kat sini apa yang perlu kamu buat ialah Sorry. Sebab dia kata segi empat sama. Jadi ini kubat kamu segi empat sama. Jadi maksudnya bila kamu menjawab tak perlu kamu nak selesaikan. Sebab ada soalan tu je jadi buang masa. Segi empat sama panjang sisi. Maksudnya kat bawah ni adalah 5/3. Ini pun 5/3. Dia kata, dia bagi ni kan, dia kata isi padu. So, formula isi padu apa? 5/3. Panjang darab lebar. Kan, benda ni darabkan. Ataupun dia kuasa 2 lah, panjang darab lebar sama kan? Okay. Then, awak darab dia punya atas ni. Atas ni yang awak tak tahu. Sebab isi padu kan luas tapak darab yang tinggi dia. Height dia. So, darab dengan ketinggian dia, maka dia akan menghasilkan 82/12/3. Jadi, dekat sini, kalau awak tengok, macam Miru cakap tadi, kalau kita tekan kalkulator. So, T sama dengan dekat sini adalah 82/12/3. So, ini adalah bahagi 5/3 kuasa 2. Jadi dekat sini sebenarnya kamu boleh terus tekan kalkulator. Cuma kita kuatiri soalan kata tanpa menggunakan kalkulator. Kenapa dia kata tanpa menggunakan kalkulator? Sebab kalau kamu tekan mana dia? Kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan perpuluhan. Sebab soalan dekat sini, mana dia tadi? Dia nak dalam bentuk macam ni. A tambah B/3. So, bila dia dalam bentuk macam ni, maksudnya kamu tak boleh tekan kalkulator. Faham tak? Sebab kalau kamu tekan kalkulator, you dapat perpuluhan. Faham tak? Oh, faham. Jadi kalau dia kata dalam sebutan itu, no choice. Macam tadi yang Miru cakap tadi, tak apa. Sebab dia tak ada bagi tahu, tak ada bagi arahan apa-apa. So, dalam kes ini, you mesti buat yang ini. 5 kuasa 2, 25. Tolak 5 darab 3 darab 2. So 10/3. Dan tambah 3 kuasa 2, 3. So you dapat jawapan di sini adalah 82 tolak 12/3 bahagi 25 tambah 3 ialah 28. 28 tolak 10/3. Jadi kat sini kita belum dapat jawapan seperti kehendak soalan. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, apa yang perlu awak buat, bila dia dah nak bentuk ini, maksudnya dia nak buang bawah ni. So, awak darab dengan konjugat dia. Jadi, darab dengan 28 tambah 10/3 bahagi 28 tambah 10/3. Faham? Faham. So kat sini awak selesaikan sendiri ya. Nanti akhir sekali you dapat jawapan dia. Awak tengok kat skema ada jawapan dia. So macam ni darabkan. Ini darab ini. Ini darab ini. Darab. Selesaikanlah. Jadi yang bawah ni nanti akan hilang tanda punca kuasa. Maka you akan dapat bentuk A tambah B/3. Clear? Nak tengok cikgu buat boleh ke? Yeah. Korang memang dengki kat aku. Okay. So, you tengok darab. Saya malah tekan kalkulator. 82 darab 28. Berapa? Berapa?
Berapa 82? Berapa? Banyak. Banyak. Aku tak tanya banyak atau sikit. Aku tanya berapa. 2296. Okey, 2296. Lepas tu 82 darab dengan 10 setiga. So you dapat kat situ adalah, ni aku pandai congak. Tambah dengan 820. 820 setiga. Okey, lepas tu kita buat 12 pula. 12 darab 28 berapa? Banyak. Uh-uh. Ya, banyak. 336. Negatif 336 setiga. Okey, lepas tu negatif 12 darab 10 tolak 120. Setiga. So dapat Habis. 3 habis. Okey. So tutup. 28 darab 28. Berapa? 784. 784. 28 darab positif 10. Satu lagi 28 darab negatif. Jadi dia habis. Faham? Tolak Faham. 10, 10, 100. Setiga, Darab 3. Dah, selesaikan sendiri. Berapa dapat? 2296 tolak dengan berapa ni? 360. Berapa? Berapa? Satu 1936. Okey, 1936. 1936. Lepas tu kita tengok ini setiga. 820 tolak 336. 484. Okey, tambah 484. Setiga. Bahagi 784 tolak 300. Dapat 484. Jadi kalau kita nampak dia ada 484, ada 484. Mungkin kita boleh faktorkan. 1936 bagi 484 berapa? 4. 4. Jadi kita keluarkan 484 dalam braket 4 tambah setiga bahagi 484. So itulah jawapan kamu. Boleh? Boleh. Dah puati. Aku dah Sama ke buat. cikgu? Mana soalan dia? Soalannya ni. Dia nak cari tinggi. Dia bagi tapak, bawah ni segi 4 sama. Lepas tu dia bagi isi padu. So A 4, B berapa cikgu? Oh, B-nya 1 lah. Setiga. A-nya 4, B-nya 1. Okey. Okay. Okay, next. So, habis. Ini antara bentuknya lah kalau untuk soalan non-rutin. Okay, kita tengok progression janjang. Okay. Ni saya rasa tak ada masalah kot, kan? Dia bagi tahu kat sini untuk sebutan kedua, keempat dan keenam. Dia bagi 2, 4 dan 6. Dia nak nilai X. Dan dia dah bagi tahu dekat sini adalah aritmatik. Okey, so bila aritmatik, okey. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah guna operasi apa? Apa dia? Tulax. Okey, tulax. Okey. Tapi awak tengok sini Dia kata sebutan kedua, keempat dan keenam. So ini T2, T4 dan T6. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, soalan tanya nilai X. Kalau dia aritmatik, okey, cuba kamu buat apa yang kamu faham dulu. Macam mana kamu nak buat? Cuba buat dulu. Aritmatik saya tak nak tunjuk. Buat sendiri cepat. Dah apa?
Kakak dah beritahu, dek. Dapat tak? Tidak. Tidak. Dengan bangganya. Okey, orang lain dapat? Tidak. Tidak. Okey, sebenarnya kalau awak tengok, sini T2. Okey, T4, T6. Ada tak apa-apa idea yang awak nak cerita antara T2, T4, T6? Kalau dia T1, T2, T3, kamu boleh buat tolak-tolak. T3 tolak T2 sama dengan T2 tolak T1. Ha. Sebab dia aritmatik. Tapi sekarang dia bukan berturutan. Apa nak buat agak-agak? Dia ada 3 sebutan. Apa yang awak nampak dekat sini kaitan T2, T4, T6 macam tu? Dia ada 3 sebutan. Tak ada? Okey. Sebab bila dia aritmatik, maksudnya kadar penambahan atau penolakan sininya sama kan? Betul? Betul. Okey. So, saya kata T4 ini adalah titik tengah. So, T4 adalah T2 tambah T6 bahagi 2. Betul tak? Betul lah. Jadi awak selesaikan, dapatlah nilai X. Sebab awak tak boleh tolak je. Sebab dia bukan 3 nombor yang berturutan. Faham? Faham. Jadi macam tu juga dengan geometri nanti. Jadi kat sini kalau awak tengok ini aritmatik kan. So sebab ni maksudnya kita gunakan operasi. Awak gunakan hukum T4 itu adalah titik tengah. So awak selesaikan, awak akan dapat nilai X. Okay? Selepas dapat nilai X. Okay, selesaikan X dulu. Cepat, saya dah bagi tahu tu. Cuba berapa nilai X-nya. Ya. Dah dapat? Ini bukan. Ini yang lama. Link ni. Tak apa. Nanti Mi buat. Sebab nanti nak duduk sana susah, dia tak ada internet. Dah dapat? Dah belum? Oi, lambatnya. Haikal, apa jawapan Haikal? Cik, saya tak tahu lah betul ke tak. Dia dapat pemain. Macam salah je. Berapa kau dapat? Saya dapat tadi kira 17. Naufal ada tak Naufal? Mirul, Yes. Naufal ada tak? Naufal. Tak ada cikgu. Nanti boleh tanya lagi kenapa Tak apalah kot dia nak study sendiri kot Harith dapat dah Harith? Nombor perpuluhan ke cikgu jawapan dia? Nombor perpuluhan dah. Apa kau dapat? 1.642. Ya ke? Tak tahu. Okey, tengok So kat sini T4 kamu ialah 10x. T4. Okey, T4 kamu ialah 10x, betul? Jadi 10x sama dengan
3x tambah 19 tambah 30 bahagi x bahagi 2. So bawa sana 20x sama dengan 3x tambah 19 tambah 30x. Okey, nampak ni ada x. Nak cantik, nak buang. Jadi saya darab semua dengan x. So darab semua dengan x. So dapat 20x kuasa 2. 3x kuasa 2, 19x tambah 30. So jadikan 1, maka dia dapat 17x kuasa 2. Kan, ini bawa sini. So bawa sana, tolak 19x, tolak 30 sama dengan 0. Tekan kalkulator EQN. Dapat apa jawapan next? Dapat apa? Dapat berapa? Jawapan dia 2 cikgu. Ya, jawapannya. Jawapannya ada 1 ke ada 2 jawapan? Ada 2, tapi satu lagi negatif. Jadi, kenapa ambil yang positif? X lebih besar pada 0. Ya, dia ada syarat. Okey? Boleh? Selepas tu dapat X2. Dah dapatlah X jawapannya 2. Dapat X2, kamu boleh senaraikan. 3 kali 2, 6. 6 tambah dengan 19. So, sini ialah 25. 10 kali 2, sini 20. 30 bagi 2, sini adalah 15. Okey? Jadi, soalan tanya sebutan kelima. Bila sebutan kelima, jangan ingat ini A kamu ya. Ini adalah you punya T2. T2 adalah A tambah dengan D. Sama dengan 25. Satu lagi T4. T4 kamu adalah A tambah dengan 3D. Sama dengan 20. So, selesaikan untuk kamu cari nilai D. Selepas dapat nilai D, barulah... Soalan sebutan kelima kan? Apa nak buat sebutan kelima? Senang je. Apa nak buat nak sebutan kelima? T5. Dapat berapa? Ni satu cara. Maksudnya kalau satu cara ni minus. So you dapat sini adalah A tolak A habis. 3D tolak D. 2D sama dengan negatif 5. Jadi D kamu adalah negatif 5/2. Betul? Betul ke? Betul. A-nya? 2 negatif 2.5. A-nya? A dia 27.5. A-nya you dapat 27.5. 27.5. Okey, jadi soalan nak T5. T5 apa? 17.5. Macam mana A? lain pula. A mana boleh A? Ya. Betul lah. Betul lah. Dapat 12.5. Eh. 17.5. Tak, 17.5. Tak, 17.5. Dia nak T5 kan? 17? Kan? Betul lah. Mana boleh? Oh, tak boleh. Dia nak T berapa? 5 okey. Betul. T5 betul. Kalau saya buat macam ni boleh ke? 20 tambah 15 Bahagi 2. Ya. Ah. Kan tadi kan masa saya sebut ada lagi satu. Sebenarnya saya nak guna tu. Tapi sebab saya dah tunjuk ni saya teruskan. Nak. Jadi sebenarnya you ambil sebabnya dia titik tengah. Konsepnya titik tengah. Ini you punya T2, ini you punya T4, ini you punya T6. Kan? Jadi nak cari T5, T4 tambah T6 bahagi 2. Boleh? Boleh. Okey, so yang diselesaikan sendiri semua. Okey, janjang habis. Saya nak kita tengok soalan. Ada yang gambar-gambar ni. Okey, kita tengok soalan 31. Okey, 31. Cuba.
Dah belum? Dah? Okey tak? Boleh gerak? Hello, korang? Ada orang tak ni? Harith? Ya, cikgu. Ada pun manusia. Aku ingat tak ada. Makan. Makan. Hari tu pun makan. Asal kelak kau Memang, makan. memang waktu makan. Waktu makan 9.30. Sabar je lah aku. Makan family. Tengah malam. Malam. Oh. Okey, yang lain? Teman Harith makan. Tak apa, kau teman kan? Kau tak makan, jadi kau bagi jawapan. Aritmetik. Jadi aritmetik. Okey. Jadi, teruskan. Tapi B tu dia nak apa cikgu? Okey. So, B ni kalau dia kata kat sini, tentukan sama ada, okey, jujukan kota hadiah itu janjang aritmetik atau bukan. Dan beri justifikasi jawapan anda. Cari bilangan kotak hadiah berwarna sama dan lengkap yang dapat dibentuk. Okey. Jadi kat sini kalau awak tengok dia bagi kamu Raja di bawah menunjukkan kotak-kotak hadiah yang berwarna biru dan hijau diletakkan berselang-seli. Bilangan kotak hadiah yang berwarna sama bertambah dengan kadar yang ditunjukkan seperti raja dalam raja. Jika terdapat 250 kotak hadiah. So, kita ni baru ada berapa je kan? Jadi, dia kata ada 250 kotak hadiah. Jadi, awak senang lah. Kat sini kalau ikutkan sini ada 2. Ada 3 berapa tu? 4, 2, 4, 5. Dan sini 6. Maksudnya dia akan bagi banyak lah. Sebab totalnya ada 250 kotak. Paling atas dia kata 2. Jadi bawahnya tu kita tak pasti. Sebab dia kata raja di bawah menunjukkan kotak-kotak hadiah yang berwarna biru dan hijau yang diletakkan berselang-seli. Bilangan kotak hadiah yang berwarna sama bertambah dengan kadar yang ditunjukkan seperti dalam raja. Jika terdapat 250 kotak hadiah. Ada 250. Jadi dekat sini dia tak letak atas kali 1 tau. Jadi maksudnya sekarang kamu ada 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia akan ada lah ni kat bawah lagi banyak. Jadi dia kata cari bilangan kotak hadiah berwarna sama. Jadi maksudnya kalau biru-biru, hijau-hijau, macam tu. Jadi dia kata dan lengkap yang dapat dibentuk. Jadi apa yang perlu kamu buat, kita tahu total kotak hadiah adalah 250 darjah. 250 buah. So, kamu cari ada berapa bilangan susunan yang boleh kamu bina. Jadi 250 adalah total. So saya tak tahu N saya tak tahu sebab saya tak tahu berapa susunan yang saya dapat bentuk. Formulanya adalah 2A. A-nya saya ambil 2. 2A tambah saya tak tahu bilangannya berapa N. Sorry kenapa 10 ni. Okey sini N. Okey N tolak 1 darab D. Apa D? Bezanya 1 kotak. So 1. Okey, you selesaikan. You dapat nilai N. Berapa dapat nilai N kat sini? 250. 2. So kat sini jadi 500. Senang. Okey, ini N. 2 4. 4 tambah N tolak 1. So dapat 500 sama dengan 4 tolak 1. 3 N. Okey, tambah dengan N kuasa 2. So tekan kalkulator.
N kuasa 2 tambah 3N tolak 500. Sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. Apa dapat? Berapa? Berapa N-nya? A1, B3, C negatif 500. Macam Salah. dapat perpuluhan. Okey, berapa perpuluhannya? Yang pertama 20.911 Ah, 20.911 satu lagi. negatif 23.911. Okey, so yang ini dah tentunya kita tak akan ambil. Okey, jadi kita ambil 20.91. Jadi bila 20.91, kita kena tahu N. N tak boleh jadi perpuluhan. Jadi apa yang perlu kamu buat dekat sini, sebab dia kata cari bilangan kotak hadiah berwarna sama dan lengkapkan yang lengkap yang dapat dibentuk. Maksudnya warna sama ni, warna macam ni, biru hijau ada berapa? Okey. Jadi kalau kamu tengok, tapi dia sepatutnya jap 19 jap. Nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Sekejap ya, saya fikir balik. Sebab skema dia bagi ni, okey sekejap dia kata cari bilangan kotak hadiah berwarna sama. Bilangan kotak hadiah berwarna sama. Maksudnya, warna sama apa? Biru ke hijau? Dia nak ni. Aduh. Sekejap ya. Skema jawapan dia ni macam sepatutnya soalannya cari berapakah susunan kotak hadiah. Sebab dia bagi jawapan, dia ambil pun dia tak bagi. Sepatutnya dia boleh ambil 20. Dia ambil 19. Aduh, skema dia ni. Okey, yang B tu tinggalkan dulu. Soalan C dia kata nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Dan seterusnya hitung bilangan kotak hadiah bagi warna itu. Yang terakhir maksudnya kita tengok. Dekat sini kalau ikutkan saya 20.91, saya akan ambil N20. Saya tak akan ambil 21. Sebab kalau 21 nanti bilangan kotak tu dah tak cukup. Jadi 10 baris yang kita 20 baris yang kita dapat bentuk. Nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Kotak hadiah terakhir maksudnya saya akan cari T yang ke-20. So ada berapa dekat bawah ni? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, sekarang cuba cari T20 sekejap. Ada berapa T20? Nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Oh, dia nak warna. Nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Jadi kalau awak tengok sini. Sorry. Kalau saya kata N20. Warna apa? Biru. Warna? Biru. Biru. Kenapa? Sebab nombor genap. Yes, warna biru sebab nombor genap. Okey, dia tanya nyatakan warna kan? Jadi dia kata hitung bilangan kotak hadiah bagi warna itu. Jadi maksudnya kita cari T yang ke-20. Betul? Bukan ambil yang semua warna biru. 2, 4, Jap. 6. Nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Soalan C ke? Yelah. Soalan B dah ke? Soalan 20 B. je saya. Soalan B saya jawab 20. Tapi kat sini dia jawab 19. Ikutkan dia dapat macam ni. Tapi macam pelik kenapa dia ambil 19?
Cuma ayat dia ni, cari bilangan kotak hadiah berwarna sama dan lengkap yang dapat dibentuk. Warna sama apa? Sama dengan mana? Itu yang B saya tinggalkan tu. Saya jawab C. Okay? B ni nanti saya tanya kawan saya dulu. Apa yang nak disampaikan sebenarnya. Boleh tak? Mirul, okey Mirul? Tapi cikgu C tu kan, Apa yang kau faham? Cuba. hitung bilangan kotak hadiah warna itu. Warna biru kan ada 2, ada 4, ada 6. Dia kata cari bilangan kotak hadiah berwarna sama. Cikgu C. Okey. Nyatakan warna kotak hadiah terakhir. Biru. Okey, biru. Seterusnya, hitung bilangan kotak hadiah bagi warna itu. Habis tu 2 tu warna biru juga. Sekejap hitung bilangan. Okey, sekarang kalau hitung bilangan, hitung bilangan kotak hadiah bagi warna itu. Okey, sekarang kita warna biru, betul? Warna biru. Mana boleh biru? Betul lah biru. N20, subhanallah. Okey, saya terpengaruh dengan jawapannya dia. N20 biru, betul? Jadi, kita punya T1 kita berapa sekarang? Dua. 2. T2 kita? 3. Hap. 4. Sebab kita nak ambil warna warna biru. Jadi A kita 2, D kita 2. Kan? 2. Okey. So sekarang kita nak cari hasil tambah berapa? 10. Ya, 10. Bukan 20 tau. Sebab 20 tu termasuk hijau. So kita cari S 10. Okey? Saya rasa dia ni salah ni. Dia cari S 9 hasil tambah 19. Lepas tu soalan dia tak ada tanya baki kan. Skema dia ada baki. Baki kotak yang tak disusun. Sebenarnya kotak ni ada yang tak tersusun kan. Sebab dia 20.9. Kalau awak cari S20. Cuba cari S20 dengan A-nya 2. Berapa dapat? Masuk dalam sini lah N20. Cuba buat 20 bagi 2. 10. 4. 20 tak 1. 19. Okey. 19 tambah 4. 23 dan 10. 230 kan. Kita ada 250. Betul? Betul tak saya kira ni? Kita ada 20 baris. N 20 bagi 2. Okey, 2A. A saya 2. 4. 20 tolak 1, 19. Betul tak? Dapat 230. Dapat tak? Dapat tak? Saya kira betul tak ni? Sabar je budak ni lah. Cikgu. Ha? Kenapa apa cikgu cakap 20, kenapa cikgu tak 10? 20 bagi 2? Tak. Kenapa cikgu tak pakai sebutan ke 10? Yang ni untuk soalan C kan? Tak. C tadi kalau ni. Sekarang ni saya nak tengok total. Kan kita ada 20 baris.
Sebab soalan skema kawan saya bagi ni, tiba-tiba dia cari baki kotak yang tak tersusun. Oh. Soalan ni tak ada pun pasal baki. Faham? Faham. Jadi saya tanya kamu, kalau hasil tambah 20 baris ni, betul tak? 230, betul tak? Betul. Okey. Jadi kalau ikutkan ada baki 20. Sebab apa baki 20? Contohnya kan ini 2, 3, 4, 5, 6. So sampai ke yang ke-20, dia dah melebihi, dia akan jadi, kalau ini 20 kan, contohnya dapat 20 tingkat, pada T yang ke-20 nilainya 1, 2, 3, 4, 5. 21, betul? Maksudnya pada sebutan ke-20, awak ada sebanyak 21 kotak. Okey? Jadi, sepatutnya kalau nak buat bawah lagi 22. Tapi sebenarnya kotak kita berbaki cuma ada lagi 20. Jadi awak tak bolehlah buat susunan yang ke-21. Faham? Oh, faham. Jadi kat sini, skema dia bagi, dia ambil 19. So dia kata baki 41. Jadi tapi tak apa, saya akan cek balik. Sebenarnya saya takut soalan dia ni kita yang tak faham ayat dia, tapi saya rasa kita dah faham dah. Cuma ayat dia tu yang mungkin dia tulis menyebabkan apa yang kita jawab tak sama dengan skema yang dia bagi. Sebab dia mengambil 19. Saya tak faham kenapa dia ambil 19. Sedangkan jawapannya adalah 20.91 dengan negatif 23. So kalau negatif tu dah for sure lah kita buang. Kita akan ambil yang positif. Tapi itulah, dia pergi ambil tapi dia kurangkan lagi 1 unit. Tak apa, nanti saya cek balik. Okay, next kita tengok seterusnya. Okay, Janjang, saya dah go through tu. Awak kena ingat balik je lah. Saya takkan bincangkan semua soalan. Kita tengok ukur linear. Ukur linear pun saya dah bincang hari tu, betul? Dekat kelas kan? Betul tak? Yang hari apa tu? Betul. Jadi saya tak nak buat lah ukur linear tu. Cuma ukur linear, pastikan ingat tekan kalkulator. Ingat tak tekan kalkulator? Yang nak tentukan dia punya apa? Dia punya pintasan paksi Y ya, dengan dia punya kecerunan. So ingat, you ada kena tahu, nak ingat dia ada B kan? B stand for M is your gradient. So kamu tekan kalkulator, masukkan semua data yang ada. B tu adalah kecerunan. Kan? Dia ada B dengan A. Saya lupa lah tekan kalkulator tu. Ingat tak? Tekan kalkulator tu untuk kertas 2 mesti buat ya. Sebab dia adalah panduan untuk memastikan jawapan kamu tu betul ataupun salah. Jadi kalau jawapan kamu tersilap, kamu boleh refer pada kalkulator. Jadi kalau jawapan kalkulator tu sangat jauh daripada jawapan yang ada pada jadual, maksudnya jadual kamu, dalam graf, maksudnya graf kamu itu salah. So you kena betulkan apa yang ada pada graf kamu. Faham? Faham. Okey, so Janjang saya tinggalkan. Kita tengok sedikit segitiga. Segitiga ni tadi saya tengok dengan Naim. Okey. Segitiga dia, dia keluarkan 3D. Okey, tengok. Okey, tengok sebentar. Okey. Dia kata darjah di bawah menunjukkan tapak ABCD yang membentuk segi 4 tepat. Puncak E berada tegak di atas C. Cari jarak terdekat titik C ke garis BD. Jarak terdekat titik C ke BD. Jadi sebenarnya awak dia macam ni tau. Ini Allah Akbar.
Dia tegak. Macam mana? Kalau saya buat sengit tu tengok susah. Dia macam tu. Saya buat garis betul-betul saya. Sebabnya kalau saya tegak nanti dia betulkan apa yang saya lukis. Okey, jarak terdekat ni. Menghasilkan 90 darjah. Jadi B bagi C, ini B awak. Ini C awak. B bagi C 10. Sini 8. Tu dia. Jadi, awak, apa yang awak nak buat kat sini? Cari apa dulu? 10 cikgu. 11. 11. Okey, macam mana? Apa nak cari apa dulu maklumat yang ada? Cari apa? Apa dia? Cari BD lah. Kan? Cikgu. Ha. Okey. Okey. Tak, saya tengok 8 tu kenapa boleh 8? Rupanya jarak DB dengan AB sama Okey. DC, CD, DC dengan AB. Okey. Faham. Okey. Sekarang carikan saya B bagi D. Berapa? Buat tak? Guna Pythagoras theorem je lah. 11 kuasa 2, 121. Campur 64. Third answer. Berapa? $13.6 cikgu. Berapa? 13.6. Okey, semua orang dapat tak? Dapat tak? Dapat. Okey. Selepas awak dapat 13.6, sekarang awak nak tengok jarak terdekat. Jadi sebenarnya awak boleh cari luas segitiga. Setengah, darat tapak, darat tinggi. Setengah, darat 8, darat 11. Berapa? Kan luas segitiga kan? Oh, dapat? 44. Okey, 44 kan? 4. Sama juga formula setengah darab tinggi awak, iaitu jarak terdekat dia. Okey. So, you akan dapat sini 13.6 bagi 2 apa? Apa? 6.8. 6.8. So, T 44 bagi 6.8. Berapa? Berapa? 6.4706. 47 06. 06. Faham tak? Faham tak? Skema dia tak guna cara macam saya buat. Kalau awak tengok skema. Saya guna ni. Faham tak? Skema dia guna rumus cos. Apa dia? Okey tak? Okey. Okey, boleh kan? Senang kan? Dia kata diberi sudut di antara satah BDE. BDE. Dengan ABCD. Ialah 35.45. Kat mana kedudukan 35.45 tu? Awak tengok yang kelabu ni.
dengan yang bawah. Kat manakah 35.45 ni? Siapa tahu? Ini yang melibatkan 3 ABB ke? Mana? ABB. Betul. Mana boleh? Dia kata BDE yang kelabu ni. Yang kelabu ni dengan plane yang bawah. Yang warna kelabu ni dengan plane kat tapak. Jadi jawapan kamu mesti di sepanjang BD. Mesti di sepanjang B pergi ke D. Kenapa di sepanjang BD? Sebab kamu tengok ini 11, ni atas ni. Ini bawah ni 8. Ini CE tadi awak. Jadi ni satah yang condong. Bila satah yang condong macam bumbung rumah awak dengan lantai rumah awak. Sudutnya kat mana? Dekat bumbung, percatuman bumbung dengan sini. So, dekat sini apa yang perlu awak buat adalah kamu akan wujudkan satu tengah kat sini, tengah-tengah. Jadi sudutnya akan jadi E. Tarik sini. Pergi ke plane bawah. So jawapannya E. Pergi sini ambillah apa-apa titik letakkan. Dia ni titik ni kita tak tahu huruf apa. Tapi sebenarnya kita kena ambil titik tengah. So ini saya letakkan M is your midpoint. So kamu akan dapat EM isi awak. Okay, nampak tak? Nampak? Nampak. Okay. Sekarang kamu kena cari panjang-panjang dia. Okay. Kat sini kalau kita tengok dia kata sudut ni kan 35.45. Dia di sini. Kalau situ 35.45, soalan nak luas segitiga BDE luas ni. Jadi luas ni awak ambil ni turun bawah. Awak dapat sudut kat bawah ni. Dan awak tengok ada sudut. Jadi sebenarnya awak boleh cari panjang ni. Panjang M pergi ke E. M pergi E awak boleh cari panjangnya. Kenapa? Sebab sebenarnya awak dah tahu nilai kat sini. Ini. Iaitu tadi BD. Dia kata ni BD awak ni. Panjang BD. Sama tak panjang dengan AC? Sama. Sama. Jadi dia titik tengah. Awak dah tahu dah M pergi ke C. MC adalah setengah kepada AC atau setengah kepada BD. Jadi bila kamu dah tahu yang sini, kamu dah tahu sudut sini, kamu bolehlah cari panjang isi. Yang kat tengah-tengah tu bukan ambil 6.471 ke? Sebab kan sama je macam tadi. Sekejap. Yang A tadi mana? Setengah darab 8. Kan kita cari jarak terpendek kan? Jadi Jap. sama je lah kan macam. Jap. Jarak terpendek tadi mana? Kat sini Dia kat bawah. Oh, panjang BD-nya. Jadi 6.471 betul? 6.8. 6.8 kan? Jadi M bagi C kamu adalah 6.8. Betul? Boleh cari panjang isi? Soalan nak segitiga. Sekejap Dia keliru saya. Soalan nak segitiga ni je. Luas segitiga BDE.
Jadi ini 6.8, jangan cari isi, cari MI lah. Cari MI, maksudnya kita guna formula cah cos. Cos 35.4 6.8 per MI. Jadi MI adalah 6.8 bagi cos 35.4. Berapa? Berapa? 8.342. Dapat yang lain? Saya ikut je ni. 8.342. Jadi ini 8.342. BD-nya tadi adalah 13.6 kan? 13.6. Betul. Jadi dia nak ni setengah darat tapak 13.6 darat tinggi yang awak dapat. Okey. Okey? Okey. Ada orang nak lagi? Tak ada nak lagi apa-apa ya. Okey. Tapak dia ambil 13.6 ke 6.8? 13.6. Oh, bukan ambil separuh Setengah darat tapak darat tinggi. Okey. Tapaknya kena panjang lah. Okey. Kita tengok soalan indeks. Tengok indeks jap. 42. Tak apa kot. 42 macam biasa kan. Korang dah buat kan ni kan? Sebab semalam ada yang bertanya dah. Dah buat kot? Amjad dah siap dah Dah. Okey Good. dah. Dah. Okey dah. Kita tinggal lah. Kita pergi set seterusnya. Boleh Boleh. Okey. Belum ngantuk kan? Kalau ngantuk tidurlah. Ikmal. Tak ada. Bagus. Tak bagus tadi kot. Amjad? Kau study dengan siapa hari ni? Tak tahu. Tak tahu lah. Kejut-kejut lah kawan kau tu. Si Ikmal tu. Apa cerita Ikmal tu? Ikmal Tadi apa? dia masuk sekejap. Oh iya ke? Belajar sendiri ikut. Okey, insyaAllah doakan. Afiq? Ada Afiq? Ada ni. Ada ni. Afiq okey? Okey, go. Okey Soalan ni saya harap okey. Ini linear law. Okey. Kertas 2. Naim ada Naim? Naim tak ada. Petang tadi dia buat 3-4 bab dengan saya seorang-seorang. Okey, ni vektor. Haikal. Dah keluar. Dah keluar, kurang asam betul lah. Aduh. Kena belajar sendiri. Okey, tak apalah. Jadi, macam tadi Haikal dia tanya saya, nak cari nilai Jadi macam yang biasalah saya katakan, vektor ni ada beberapa bentuk. Yang paling mudah kalau dia bagi OR. Dia bagi OR dalam sebutan bla-bla, dua-dua OR. So, korang kena compare saja. Kalau soalan tu dia bagi OR dengan AR, kamu kena bentukkan segitiga. OR dengan AR, jadi segitiganya akan jadi OA adalah ORRA. Atau OR ialah OAAR. Ikutlah mana-mana. Jadi maksudnya, dekat situ baru kita lakukan perbandingan. Boleh? Dan rutin. Dan rutin ni kan, sebab nanti kan dia adalah pergi timur laut lah, apalah. Masa tu lala kan, arah mata angin semua lupa. Tahunya utara, selatan, timur, barat dia. Kan? Jadi kalau keluar macam tu, cuba jawab. Tak boleh awak tinggalan. Macam mana kan, tiba-tiba kalau lupa arah mata angin pun lupa kan. Akan labelkan siam. Okey, tak apa. Saya tunjuk sikit Yang ni saya terang. Saya mengantuk. Lepas tu saya kena mengunyah. Allah Akbar. Ni tadi set berapa? 2
Okey, awak boleh tengok skema ya. Untuk vektor yang mana yang tak berapa okey tu, yang tak okey lagi nanti boleh tanyalah. Okey, awak tengok dekat sini. Soalan kata, sebuah kapal terbang melakukan penerbangan ke arah utara tanah air. Okey, dia terbang ke arah utara tanah air. Ini utara dia. Okey. Dari lapangan terbang A. Okey, dari A kemudian ke B. Dari A pergi ke B. Sejauh 1,800 km. Dalam masa 3 jam. Angin bertiup dari arah barat. Okey. Dengan kelajuan 150 km per jam. Dia minta cari hal laju. Okey. Siapa dah buat yang ni? Dia kata 3 jam. Ini per jam. Bermakna 1,800 3 jam. 1 jamnya 600. Okey. Dah laju kapal terbang tanpa dipengaruhi oleh angin. Okey, hal laju kamu. Hal laju adalah jarak bagi masa, betul tak? Ya. Alamak, saya lupa lah. Kejap. Laju. Formula jarak dia apa? Jarak dia ikutkan X. Magnitude. Formula magnitude adalah Z X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Saya boleh jawab soalan ni? Soalan ni belum cikgu. Belum Alamak. Okey, ni nanti esok saya bincang dengan Cik Zalati sebab ni soalan yang hal laju seperti saya pun kadang-kadang blur juga. Kita tinggal dulu yang ni, esok kita tengok nanti rugi pula masa kalau saya duduk fokus dekat sini, vektor yang hal laju ni. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ni boleh buat tak? Ini macam biasa kan? Taburan kebaran kalian macam biasa, betul tak? Betul. InsyaAllah boleh buat. Dah buat Okey. Kita tengok ni. Sorry. Okey, kita tengok ni. Dia kata, ajar di bawah menunjukkan graf taburan normal bersimetri pada X sama dengan 40. Ini X awak ya. Ini X. Nyatakan nilai min. So, awak tengok dekat sini. X 40. Okey, kat sini kalau kita tengok. Kita ada 48, 40 dan 32. Nilai-nilai dia. Jadi, min dia kat tengah-tengah dia. Min kat sini ialah 40. Ungkapkan rantau belorit dalam tata tanda kebarangkalian. Okey, tata tanda kebarangkalian. Maksudnya, kawasan belorit ni, apakah dia? Iaitu dia ni, B ni, pasal kebarangkalian, dia adalah X. X di antara 32 dengan 48. Okey, mudah je.
Dan dia kata jika kebarangkalian rantau berlorek 0.56, rantau berlorek adalah 0.56, dia suruh cari X kurang 32. Okey, jadi untuk X kurang 32, kita akan buat, okey, kat sini 0.56. 32, awak tengok 32 nak pergi 48, nak pergi 40. Kat sini bezanya 8, sini juga bezanya 8. Kan? Bermakna min iaitu tengah-tengahnya ialah 40. Jadi 0.56, awak kalau kita tengok, kita 0.56 tu, awak akan ambil separuh. Kan separuh ni 0.5, sini 0.5, sebelah sini 0.5. Betul? Jadi sekarang kita nak, yang dia nak adalah nilai X kurang 32. Kebarangkalian X kurang 32 dekat sini. Okey, ini 0.56 bahagi 2 bermakna dekat sini adalah 0.28. Betul? Betul. Okey. Jadi dia nak kurang daripada 32. Jadi kebarangkalian bagi X kurang 32 adalah 0.5 tolak 0.28. Maka dapat jawapan berapa? 0.22. Faham? Faham. Tak ada jalan kerja apa-apa sangat lah. Okey, next. Soalan nombor 10. Okey, cuba sekejap nombor 10. Cuba sekejap. Okey, tadi nombor 10. Dapat tak? Apa soalan A? 35 ya? A kamu 35. B ungkapkan rantau berlorek K dan L. Berapa? K dan L. K berapa K? K itu apa? K adalah X kurang 25. Betul? L apa L? Betul. L adalah kebarangkalian X lebih 45. Okey, dia nak ungkapan je. Kalau dia kata carikan kebarangkalian dia, dia nak kat sini, kalau dia nak yang bukan kawasan berlorek, dia akan buat dia adalah berada di antara X 25, 45. Macam yang tadi. Boleh? Okey. Kalau dia kata cari kebarangkalian rantau berlorek. Ni dia kata ungkapkan. Kalau dia kata cari kebarangkalian. Dia nak kebarangkaliannya, kamu akan buat kawasan berlorek adalah 1 tolak kebarangkalian 25 X 45. Faham? Faham. Okey. Then dia kata kat sini, jika X kurang 45, 0.819, cari lebih besar 4.5. Okey. Dan antara 25 dengan 45. Okey, kalau dia kata lebih besar 45, apa nak buat? Satu tolak 0.8 lah. 0.5. Kalau dia kata kurang 45, 0.819. Lebih besar 45, 0.819 jugalah. Oh. Sorry. Bukan satu tolak. Sorry. Kepada saya negatif. Okey. So, satu kat sini dia kata 0.89 kan? Kurang di sini. Dia tanya lebih. 1 tolak. Okey. 1 tolak 0.89. Maka dapat X lebih besar 45. Boleh? Boleh. Jadi, ni kat tengah-tengah ni yang tak berwarna ni. 1 tolak kiri kanan. Ya, 1 tolak kiri kanan. Boleh Bagus. Yang perempuan ni belajar sendiri ya. Siapa ada perempuan ni? Nak tengok siapa yang ada ni. Ada berapa orang? Cikgu, kiri kanan tu nilai dia sama Tak. Tak, lain. Nilainya tak sama. Cikgu. Buat jalan kira yang tadi boleh cikgu? Yang ini maksudnya, nak yang mana? Yang ni Sini. Okey. Yang Tadi
kurang 45, lebih besar 45, engkau buat 1 tolak 0.8019. Kan? Betul? Correct. Okey, berapa dapat? Berapa dapat? 0.1 0.1981. 1981. 0.1981. 19. 0.1981. Okey. Okey, itu awak punya yang 45 tu. Sekarang soalan nak di antara yang tak berlorik. So yang tak berlorik saya kata tadi 1 tolak kurang 25. Kurang 25 kalau awak tengok kurang 25 tak ada nilai ya tadi. Kalau ambil 0.5 tolak dengan kurang 25 tu boleh ke? Kurang 25 mana ada? Betul juga. Kurang 25 tak ada. Kita kena cari. Sekejap Sekejap. Kurang 45. Sekejap besar 45 ialah 0.1981. Okey, di antara 25 dengan 45. Okey. Kamu tengok 35 nak pergi 45, bezanya 10 kan? Betul. Ini pun bezanya 10 kan? Betul. Bermakna lebih besar 45 dengan kurang 25 nilainya sama. Oh. Okey. Jadi 1 tolak 2 darab 0.1981. Faham? Faham. Okey, kena hati-hati itulah. Sebab biasa kita ambil kalau sini 45, sini 45 kan. Dia mana boleh 45 nombornya. Dia kalau 45 negatif, tu lain lah. Kat sini dia tak boleh lah guna nombor 45. So kita kena tengok. Sebab kita ada decide kita punya min 35, maksudnya ke kanan ini sama. Okey. Okey, soalan ni dia kata diberi X 0123 ialah pembeli ubah rawat diskrit yang mewakili bilangan bola, jaring yang terdapat di dalam stor sukan sebuah sekolah dengan nilai bagi fungsi taburan kebarangkalian masing-masing ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, ini X. X-nya 0123, X sama dengan R. X sama dengan R maksudnya kat sini kalau X sama dengan 0, 0.2. X sama dengan 1 yang ini. X sama dengan 2, 0.25. X sama dengan 3 ialah 0.2. Soalan dia kata tunjukkan bahawa X ialah suatu pembeli ubah rawat diskrit dengan fungsi kebarangkalian X sama dengan R. Okey, jadi untuk soalan kat sini, kita nak tahu ini awak akan tambahkan keseluruhan. Cuba tambah 0.2 tambah 0.35 tambah 0.25 tambah 0.2. Berapa dapat? 1. Jadi dekat sini dia kata tunjukkan bahawa X ialah satu pembeli ubah rawat diskrit. Jadi pemboleh ubah rawat diskrit kan kalau N kita 10, 0, 1, 2 sampai 10. Kalau X kita 5, 0 sampai 5. Jadi dia kata nak buktikan bahawa ini pemboleh ubah rawat diskrit. Jadi kebarangkalian bagi nilai-nilai pemboleh ubah rawat diskrit tu ditambah mesti menghasilkan nilai 1. Jadi soalan kata tunjukkan bahawa X ialah satu pembeli ubah rawat diskrit, maka kamu kena tambahkan X sama dengan 1 tambah dengan X, kebarangkalian X sama dengan 0 tambah dengan X sama dengan 1 tambah X sama dengan 2 tambah X sama dengan 3 mesti nilai 1. Kalau dia kurang daripada 1 maksudnya pemboleh ubah rawat diskrit awak bukan sekadar sampai 3, mungkin ada 4.
yang tak ditunjukkan. Jadi kalau sekiranya soalan seperti itu, maka kat sini dia tak terbukti dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Tapi dekat sini kita dah buktikan bahawa 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 kita memang menghasilkan nilai 1. Maka terbuktilah dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Faham? Faham. Okey. Soalan B, lukiskan. Lukiskan buat macam biasa tu lah. Gariskan. 0, 1, 2, 3. Naik tu. Okey. Ni pun sama. Cuba buat tau. Cuba buat tudingan 2 ni. Nanti tak okey awak boleh tunjuk kat saya esok. Boleh tanya esok. Kita tengok soalan 3 go. Okey, kita tengok soalan ni. Saya nak tunjuk sini. Kalau soalan macam ni keluar. You tengok kat sini cos. Kat sini sin kuasa 2. Okey, jadi apa yang peluk buat, samakan dia. Samakan dia. Sin kuasa 2. Cos tak boleh jadi sin. So, sin kuasa 2 ni sebenarnya boleh jadi cos. Maka dia jadi 4 tolak cos X. 4 sin kuasa 2. Sin kuasa 2 adalah 1 tolak cos kuasa 2X. Selesaikan. Sama dengan 4. So 4 tolak cos X tolak 4 tambah 4 cos kuasa 2X. Sama dengan 0. Habis tekan kalkulator EQN. Boleh? Okey, tekan A4, B negatif 1, C 0. Berapa dapat? Berapa? 0 dengan 1/4. Okey, duduk positif. Betul. Okey, shift cos 0. Shift cos 0. Saya nak cari sudut. 90. 90. Jadi kat sini jawapan kita adalah 90 darjah. Okey, sebab soalan ni sampai 360. Jadi kalau tengok sini 90, kawan dia adalah 270. Jadi, okey, sekarang awak tekan kalkulator. Cos 270 berapa? Kosong. Ya, 270. Satu lagi tekan shift cos 1/4 ataupun 0.25. Ni cos positif. Cos positif jawapannya dekat first and fourth quadrant. Okey, berapa? Shift cos 0.25 atau 1/4? 75.52. 75.52. 75.52. Bermakna jawapan kita, dia adalah 75.52 dan satu lagi 360 tolak dengan 75.52. Faham? 284.48. Ya. 284.48. Okey. Boleh? Boleh. Okey, yang ini pun awak tengok. Dia dah bagi tahu sin P 3/5 bla-bla. Dengan keadaan Q ialah sudut cakar. Bila dia kata sudut cakar, dia kat sini. Ini Q awak. Cos is charge ejection over hypotenuse. 12, 13. So, kita tahu 5. Automatik jauh. Then dia kata P sudut tirus. P sudut tirus, maka dia di sini. Sin P, sin isoh opposite hypotenuse. Sini 4. Boleh? Dia tanya ni, jawablah. Gunakan dua segitiga ni. Boleh? Okey, soalan ini. Graf sin 2 cos 2x tolak 1. Buktikan yang ini. Bila cos 2x tolak 1. Cos 2x. Berapa putaran? 2. 2 putaran. 2 putaran maksimum berapa? 2. 2. Maksimum kita 2, minimum kita negatif 2, sini kosong. 2 putaran sebab 360 secara kebetulan. So kita buat 2 putaran, cos dari atas. Cos dari atas dari sini, cos dari sini. Okey. 1 cos. 2 cos. Sini 360, sini 180 atau seelok-eloknya gunakan pi sebabnya biasanya kita nak cari garis lurus nanti akan gunakan pi. Sampai sini dia tolak 1. So 2 tolak 1, 1. Negatif 2 tolak 1, negatif 3.
Kosong tolak 1 ialah negatif 1. Okey, ini negatif 1 bermakna kosong kita akan naik ke atas. 2, 1, negatif 1. Ini awak punya kosong. Jadi paksi X awak yang asal tadi awak kena padamkan. Okey, terpadam. So, cantumkan balik. Okey, settle. Boleh? Dan awak tengok, biasanya bila dia kata cari bilangan penyelesaian, kalau atas ni ada pasal pembuktian, biasanya dia akan guna balik di sini. Nampak? Okey. Tak. Sorry. Sebab, okey, awak kena susun dulu. Ke atas tu, cos kuasa 4X. Kan? Jadi, sin buat sini. Tolak sin kuasa 4X sama dengan cos 2X. Saya susun balik. Barulah yang saya garis ni sama dengan sini. Betul? Betul. Okey. Maka kita akan dapat 2 cos 2X. 1 tolak 3X per 360. 2 cos 2X ni 1. So, saya boleh susun balik. 2 cos 2X tolak 1 sama dengan negatif 3X per 360. So, 2 cos 2X tolak 1 ini adalah Y. Tu dia. Barulah dapat. Boleh? Boleh. Okey, patut Yang selesaikanlah. 360 tu macam mana Pak Cikgu? Kalau tukar 2 pi boleh ke? Boleh? Saya baru nak sebut sebab kat sini kita guna 2 pi. Boleh? Ataupun awak tukarkan kat sini 360. Sini 180. Sebab soalannya dalam sudut. Sebab biasanya jawapan kita kat sini dalam sebutan pi. Sebab tu saya suruh buat kat sini dalam pi. Tapi kalau kat sini dalam sudut, awak tukarlah dia pada sudut. Boleh? Boleh. Dan kat sini pun dia bagi sudut. Jadi awak gunakan sudut lah. Saya takut dia buat syarat pula. SPM tahun ni. Mesti ikut pada kat sini. Sebab ni kalau dia sudut, kena letak sudut. Boleh? Okey, ni pasal apa ni? Alamak. Okey, dia pasal segitiga lagi. Okey, habis dah. Mirul, yang tadi soalan mana Mirul? Memang tak ada. Jawapan dia tak... alamak. Mirul? Mirul ada lagi tak? Mirul tidur. Mirul, Astaghfirullahaladzim. Mirul, muka surat berapa Mirul? Muka surat berapa? Buku saya mana cikgu? Tadi yang kau tanya tadi, soalan tadi. 198. Form 4, Form 5? 4. Form 4. Alamak. Form 4. Dia tak buka Form 4. Cikgu, tadi yang atas tadi cikgu. Ha? Yang soalan terakhir tadi cikgu buat. Ha? Yang pasal sudut tadi? Sekejap. Kalau buktikan tu macam nak buktikan cikgu? Oh, ni tadi Okey, kalau buktikan. Okey. Jadi sebenarnya pembuktian ni makanya tak banyak. Kalau tak nak buktikan pun tak apa. Okey, tak apa, kita cuba buktikan. Saya tak buat dah tadi Okey, buktikan tu. So kalau awak tengok dia kata cos 4x tolak cos 2x sama dengan sin kuasa 4x. Okey. Jadi bila dia suruh buktikan awak dekat situ, kita akan gunakan cos kuasa 4. Okey, kita tengok cos 2x. Apa formula cos 2x? 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okey, sebab kat sini cos kuasa 4x. Jadi ini cos 2x. Okey, oleh kerana sini cos, sini dah ada cos, ambil yang ada cos. Formula cos 2x apa? Ambil cos.
Apa dia? Ada tak? Cos 4x minus sin 4x Sekejap. ke Cos. Cos 2x. Cikgu, ni semua dibagi ke kena hafal? Ada diberi. Ada yang diberi, ada tak diberi. Jadi cos 2x, kita akan ambil yang cos saja. Iaitu 2 cos kuasa 2x tolak 1. Ambil yang itu. Okay. So, you dapat sini cos 4x tolak 2 cos kuasa 2x tambah 1. Okay. Jadi, awak tengok sini, ini cos. Ini kuasa 4. Jadi, kisah ni kita boleh faktorkan. Cos kuasa 2x. Cos kuasa 2x. 1, 1. Dia nak negatif, negatif, negatif. Okay? Betul tak? Cos negatif, negatif. Okay? Negatif, negatif, positif. Kalau EQN tak ada ego. Kalau QN ni kuasa 4. Hello. Ya. Okay. Jadi, apa dia cos kuasa 2x tolak 1? Formula sin kuasa 2x. Formula sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x sama dengan 1. Jadi, cos kuasa 2x tolak 1 adalah negatif sin kuasa 2x. Negatif sin kuasa 2x. Negatif-negatif positif. Sin kuasa 2 dapatlah sin kuasa 4x. Boleh? Boleh. Okey. Mirul, muka surat berapa tadi Mirul? 100? 198. Soalan dia? Luas. Sekejap Okey. Mirul dapat apa jawapan tadi? E tu 21.82. Okey, jap. Okey. Tak apa. Dia memang hampir. Sebab dia menggunakan formula Heron tau. Okey, kita cuba tengok kita guna formula Heron Formula Heron ni kamu gunakan bila kamu ada ukuran 3-3. Sini 7, sini 11, sini 10. Kan? Jadi luas dia kat situ sebenarnya kamu akan gunakan formula Heron iaitu awak ambil set. Sorry. Awak ambil dulu ini tambah ini bagi 2. Kan? Kan formula dia Heron tu adalah S tolak 1, S tolak 2, bla 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 kan? Jadi S dia adalah 11 tambah 10 tambah 7 bagi 2. Berapa dapat? Sebelas tambah 10 tambah 7. 14. 28 bagi 2, 14 kan? Okey. Jadi ini adalah set 14. Okey, 14 tolak bukan 14 tolak 1 silap 14 tolak dengan awak punya sisi lah. 1A, B, S tolak C. Macam tu. Jadi 14 tolak 7. 7. Okey. Lepas tu 14 tolak 11. 14 tolak 11, 3. 14 tolak 10, 4. Cari luas dia. Itu yang besar. Berapa kira? Berapa? Oi, berapa? 34.29. 34.29. Lepas tu, yang satu lagi kan dia buat sini dengan sini sama kan? Betul?
masih sama juga caranya. You ambil 11 tambah 5 tambah 5 bahagi 2. So, you dapat sini 21 bahagi 2. So, you dapat jawapannya adalah 11.5. Betul tak? Eh, 10.5. 10.5. Okay? 10.5 jadi set 10.5 10.5 tolak 5. 5 Astaghfirullahaladzim. 5.5. 5.5. Okay? Lepas tu 10.5 tolak dengan 8 yang kat sini kan? So, you dapat 1.5. Betul? 2.5. 10.5 tu 2.5. Okey, kira? Kejap lah. Saya silap lah. Ni bukan 11. Ini 8. 10, 9, 8 ni. Ini 9. Salah. Faham tak? Saya tersilap. Saya terambil ukuran yang besar. Sedangkan kita kena ambil 8 je. Okey, Mirul? Sekejap. Kan segitiga tu dia gitu. Dia buat macam tu, sini 8. Sini 5, dia kata sama. Mana sini 5? Saya terbuat 11 tadi, sepatutnya 8. Okey. S-nya 9. Darab dengan 9 tolak 5, 4. 4. 9 tolak 8, 1. Okey, kira. 12. 12. 12? 9 kali 4, 36. Darab 4, set. 12 Jadi awak buat 34.29 tolak 12. Tapi tak apa, Mirul. Yang kita kira tadi, cara tu pun dah betul. Kan? Tapi sepatutnya dia guna rumus apa pun, sepatutnya jawapan sama. Tapi bila kita guna rumus Heron, jadi senang macam ni. Kalau dia tak bagi tahu guna rumus apa, ikut engkau lah nak guna rumus apa. Tapi kalau dia mention, you mesti gunakan apa yang dia arahkan. Boleh? Boleh. Rumus Okey. Heron ni jadi luas saja cikgu. Rumus Heron tu cari luas apabila segitiga itu mempunyai 3 sisi. Oh, macam tu. Ya. Sebab rumus Heron ni yang belajar baru korang. Korang first batch yang belajar. Sebelum tu kita tak guna pun. Kita akan guna rumus cos, kita akan cari sudut dan kita akan cari luas segitiga menggunakan rumus cos. Okey. Okey. Okey, Umar. Apa dia Umar? Umar ada. Dak Heron. Dak Heron ni yang betul. Aku nak tengok siapa. Fatini okey Fatini? Fatini dah tidur. Okey. So kalau okey Tania yang join tak apa. Afiq okey Afiq? Afiq tolong tengok tajuk-tajuk besar yang saya dah sebut tu. Okey. Okey, tolong pastikan indeks, segitiga, linear programming, vektor, hukum linear. Hukum linear tu nampak macam okey. Tapi please, sebelum awak jawab SPM nanti, pastikan korang jawab 1 ke 2 soalan yang melibatkan log ataupun yang melibatkan pecahan supaya kamu biasa untuk menekan kalkulator. Sebab saya takut nanti bila kamu tak biasa tekan kalkulator, then you stuck masa nak buat pengiraan. Faham? Boleh? Okay. So saya stop dekat sini. InsyaAllah jumpa esok. Esok pun sama. Saya dengan Cikgu Zalati akan ada. Jadi akan bimbing, tanyalah macam mana pun nak tanya. Okay. Dan esok petang punya bagi tahu kalau korang tak perlukan saya nak pergi berjalan. Tapi sebenarnya saya takkan senang untuk berjalan selagi ACMAT tak lepas. Okay. Okay. Jumpa esok. Jangan lupa solat isyak dulu. Bye. Assalamualaikum. Baik cikgu. Terima kasih Bye. cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Sama.